Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 14 Oktober 2017, negara telah digemparkan dengan berita seorang suami yang baru 5 bulan mendirikan rumah tangga telah maut ditikam. Yang mengejutkan adalah perbuatan itu dilakukan oleh isterinya sendiri. Sejak mendirikan rumah tangga, pasangan itu menetap di kediaman keluarga isteri di Parit Bunga, Tangkak. Mangsa anak sulung dari 3 beradik, Muhammad Firdaus Mat Salihuddin, 28 tahun, dipercayai meninggal dunia serta merta di tempat kejadian. Jiran-jiran terdekat yang sebelum itu mendengar bunyi suara perempuan dan lelaki bergaduh tidak menyangka yang ianya adalah pertengkaran sepasang suami isteri yang akan berakhir dengan tragedi tragis sebegini. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, kira-kira pukul 1 petang, tragedi tragis itu berlaku di sebuah rumah teres di Taman Pertama Indah, Sungai Abong, Muar. Mangsa yang bekerja sebagai pemotong ayam di Pasar Besar Muar berada di lokasi kejadian yang merupakan rumah persinggahan dan stor penyimpanan barangan tempatnya bekerja. Kemudian, ketika berada di dalam rumah itu, secara tiba-tiba dia didatangi isterinya yang juga suspek kes ini, Nur Hidayah Abdullah, 17 tahun, yang bekerja sebagai membantu gerai makanan, dan ketika itulah berlaku pertelingkahan antara mereka. Pertengkaran mereka sangat kecoh dan kuat sehingga boleh didengari oleh jiran-jiran yang terdekat. Menjadi senyap sunyi secara tiba-tiba. Tiada bunyi yang kedua-duanya telah beredar dari rumah tersebut, dan apabila diintai dari dalam rumah, mereka dapati kenderaan masih lagi berada di luar rumah. Merasa pelik dengan keadaan itu menyebabkan jiran datang ke rumah itu. Setelah dipanggil, tiada sahutan. Dia memberanikan diri melangkah masuk ke rumah dan melihat seorang lelaki terbaring di ruang tamu dengan berlumuran darah, manakala seorang perempuan terduduk tidak bergerak di kawasan berhampiran. Terkejut dengan apa yang dilihatnya, jiran tersebut membuat panggilan ke talian kecemasan bagi melaporkan kejadian yang berlaku. Pihak polis tiba di lokasi kejadian sejurus mendapat laporan. Dipercayai setelah suspek menikam mangsa, dia telah membuat panggilan kepada ibunya memberitahu apa yang telah terjadi di rumah itu. Ibu suspek yang terkejut dan rasa tidak percaya dengan apa yang telah diberitahu oleh anaknya terus memaklumkan kepada besannya, iaitu ibu kepada mangsa, Rohani Sharif, 57 tahun, pada pukul 2.30 petang. Rohani kemudian bergegas ke tempat kejadian dan mendapati polis sudah berada di lokasi berkenaan dan dia tidak dibenarkan masuk ke dalam. Ketika menunggu di luar rumah tersebut, dia kemudian dimaklumkan bahawa anak sulungnya itu sudah meninggal dunia. Ketika itu, menantunya sudah pun dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Muar, Asisten Komisioner Zaharuddin Rasib, telah mengesahkan kejadian itu. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muar menerima panggilan berhubung satu kes pembunuhan pada pukul 1.43 petang. Beberapa anggota polis dikejarkan ke lokasi kejadian di mana Muhammad Firdaus Mat Salihuddin ditemui terbaring di ruang tamu premis majikannya itu dengan kesan tikaman di dada, manakala isterinya berada di kawasan berhampiran. Polis Muar telah menahan perempuan 17 tahun itu yang ketika itu dia adalah satu-satunya saksi yang berada di tempat kejadian bersama mangsa yang menjadikannya dia seorang suspek. Hasil siasatan awal, pihak polis telah merampas pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Hasil siasatan bersama suspek, dia mengaku telah membunuh suaminya itu dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mayat mangsa dibawa ke hospital untuk proses bedah siasat. Lalu, apa yang menyebabkan suspek sanggup bertindak sebegini rupa terhadap orang yang dicintainya? Hasil siasatan pihak polis, cemburu menjadi motifnya apabila suspek dikatakan terlalu marah kerana suaminya tidak pulang ke rumah di Parit Bunga, Tangkak sejak beberapa hari lalu. Mangsa berbuat demikian setelah dia dan isterinya dikatakan bergaduh sebelum itu. Malah, mangsa pernah mengadu kepada ibunya memberitahu masalah yang dihadapi tentang perangai isterinya, namun ibunya menasihatinya
suaminya supaya bersabar kerana bernikah dengan perempuan berumur 17 tahun yang masih tidak matang dalam tanggungjawab menjadi isteri. Ibunya juga sempat menasihati mangsa supaya pandai menjaga isteri yang masih muda kerana jika berlaku apa-apa, dia selaku suami adalah penjaga yang bertanggungjawab. Menurut ibu mangsa, sehari sebelum kejadian, apabila dia ke pasar, dia dan suaminya mendapati anaknya tiada di tempat kerja kerana hari sebelumnya menantunya ada menghubunginya dan bertanya sama ada suaminya ada di rumah ataupun tidak kerana sudah 2 hari dia tidak pulang ke tangkap. Ketika itu dia memberitahu menantunya bahawa anaknya tidak pulang ke rumahnya. Selepas itu mereka sukar untuk menghubungi telefon bimbit anaknya itu. Pada 15 Oktober 2017, mangsa yang berusia 28 tahun itu selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bakri Batu Enam, Muar, kira-kira jam 6.45 petang. Suasana hiba menyelubungi upacara pengebumian mangsa yang meninggal dunia dalam keadaan menyayat hati. Seramai hampir 50 orang terdiri daripada ahli keluarga dan sahabat handai hadir memberikan penghormatan terakhir pada upacara pengebumian berkenaan. Terdahulu jenazah tiba di tanah perkuburan kira-kira jam 6.30 petang selepas selesai menjalani proses bedah siasat di Hospital Pakar Sultanah Fatimah, Muar. Jenazah turut disempurnakan dan disembahyangkan di hospital sebelum terus dibawa ke tanah perkuburan itu. Pada 25 Oktober 2017, seorang remaja perempuan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Muar atas tuduhan membunuh mangsa di sebuah rumah di Taman Pertama Indah, Sungai Abong, Muar pada 14 Oktober 2015. Tertuduh berusia 17 tahun itu didakwa membunuh Muhammad Firdaus Mat Salihuddin kira-kira jam 1.30 tengah hari di sebuah rumah di Jalan Indah 6, Taman berkenaan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan kerana membunuh dan sabit kesalahan boleh dihukum mati mandatori. Terdahulu, tertuduh yang berpakaian lokap berwarna jingga dan tidak diwakili peguam hanya mengangguk tanda faham pertuduhan dibacakan oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syukri Hussein. Tiada sebarang pengakuan direkodkan di hadapan Magistrate Amalina Basirah Mat Tok. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula kes. Mahkamah juga mengarahkan tertuduh supaya menjalani pemeriksaan mental di Hospital Permai, Johor Bahru mengikut Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah. Pada 10 April 2022, suspek menangis kesyukuran selepas Mahkamah Tinggi Muar mengetepikan hukuman gantung sampai mati ke atasnya bagi kesalahan membunuh mangsa 5 tahun lalu. Tertuduh Nur Hidayah Abdullah, 22 tahun, hanya mampu menzahirkan perasaan sebab sebaik sahaja mendengar keputusan oleh Pesuruhjaya Kehakiman Awang Armada Jaya Awang Mahmud. Awang Armada Jaya dalam penghakimannya berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi tertuduh yang melakukan kesalahan ketika masih di bawah umur iaitu pada usia 17 tahun. Tertuduh ditakrifkan sebagai kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan tidak boleh dijatuhi hukuman mandatori. Bagaimanapun, mahkamah memerintahkan tertuduh ditahan penjara selama yang diperkenan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar kerana kesalahan dilakukan di dalam negeri itu. Tertuduh boleh merayu kepada Lembaga Pengampunan dan Sultan Johor untuk sebarang keringanan hukuman atau memendekkan tempoh tahanan kepada tertuduh. Selepas mendengar rayuan daripada peguam bela dalam prosiding berkenaan, Awang Armada Jaya menasihati Nur Hidayah untuk menjadi insan lebih baik selepas ini setelah mendapati kehidupan lalu wanita itu penuh dengan duka dan kesukaran. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azfar Mahmud dan Mustaqim Soekarno, manakala tertuduh diwakili peguam Yung Hau Kiat. Gara-gara gagal mengawal perasaan darah muda yang tidak matang dalam memahami erti tanggungjawab dan bertolak ansur, kejadian seperti ini boleh terjadi. Semoga suspek diberikan hidayah oleh Allah dan menyesali akan perbuatan kejamnya itu. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Muhammad Firdaus Mat Salihuddin. Semoga rohnya dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.